Thank you sebab tekan video ni dan tolong tekan butang subscribe sebab subscribe tu free je. Kami baru di YouTube, jadi dengan tekan subscribe, korang akan bantu kami untuk maju ke depan. Bantu kami untuk dapatkan 1000 subscriber pertama. Ni aktiviti kita hari ni lah. Kita nak bersih-bersihkan ni. Tengok ni. Tak ada orang nak jaga betul ni. Kita pakai semua. Okay, ni aku dah cabut tadi. Sekarang ni kita tengah nak bersihkan dia. Ni pun dah cabut belah atas ni kan. Wow. Kita nak bersihkan pintu dulu. Dengan sini cuci. Lepas tu barulah okey. Kan tengok sikit view dia tu. Okey ngam. Jadi sambil saya mengemas ni, saya nak kongsikan sikit lah. Apa barang-barang yang perlu ada ketika nak berubat, ketika sesi rawatan lah. Apa yang perlu kita ada. Jadi ada beberapa barang lah yang paling utama ataupun yang paling basic lah, yang selalu kita suruh pesakit kita bawa. Jadi ada 15 barang. Dan di antara yang selalunya orang tanya, sebab apa susah nak dapatkan. Jadi yang pertamanya daun bidara. Yang susah. Jadi daun bidara ni mana nak dapat dia? Daun bidara ni kita nak dapatkan dia selalunya ada orang-orang tua tanam. Itu satu. Okey. Inilah hasil dia lepas cuci. Bersih. Nice gila lah. Okay, sekarang kita nak pergi cuci dia punya sarang-sarang ni kan. Ni sarang ni semua kan. Okay, jadi yang kedua ni apa? Yang kedua ni kita selalu jumpa dekat masjid-masjid. Selalu dekat masjid-masjid pun ada orang tanam. Okey, jadi pun boleh tanya orang masjid kalau ada. Kalau tak ada, tanya orang-orang tua dekat kampung-kampung. Selalu mesti ada. Tapi kalau tak ada, dekat tempat kita ada, orang wakafkan lah. Jadi nanti datang tempat kita, tanya kat mana rumah orang wakafkan tu, jadi boleh ambil je. Dia cakap tak payah nak minta-minta kat dia dah, ambil je. Dia dah wakafkan. Yang seterusnya, selalunya orang susah nak jumpa kapur barus. Jadi kapur barus ni kita nak jumpa dekat mana? Selalunya kapur barus ni kita boleh jumpa di kedai-kedai India lah, kedai-kedai runcit ke. Tak pun kita boleh jumpa di kedai-kedai yang jual barang-barang macam-macam lah, tapi kedai India lah. Kemudian selalunya pekerja dia ni akan bagi kita ubat gegat tau, sebab dia tak kenal sangat kapur barus ni macam mana. Jadi untuk kita yang tahu ni, kapur barus ni kadang dia ada dalam bentuk ketul, bentuk petak ataupun dalam serbuk, mana-mana boleh. Kapur barus ni warna putih lah. Jadi untuk yang seterusnya selalu orang susah nak jumpa lagi ialah air zam-zam. Air zam-zam ni sekarang susah lah sikit nak jumpa kan. Jadi kalau dekat dengan kita ni, di Kelang ni, GM Kelang ada satu. Kemudian Pasar Jawa Kelang ada satu. Maksudnya ada jual lah air zam-zam dekat situ. Yang lain tu saya tak pasti sangat lah. Okay, sekarang aku dah cuci. Lepas tu kita pun jemur kat sini. Mati dah kering, nanti kita Kemudian yang selalu orang susah juga nak jumpa ni habatus sauda. Habatus sauda bawa yang biji-biji. Habatus sauda ni selalunya kita boleh jumpa di kedai-kedai yang jual makanan-makanan sunnah. Jadi kedai-kedai yang jual makanan sunnah, contoh macam Azin. Azin selalunya memang ada. Jadi boleh cek kat sana. Kemudian minyak zaitun. Kadang-kadang orang tersilap bawa minyak zaitun untuk minyak zaitun rambut. Bukan minyak zaitun ni sama ada minyak zaitun yang kita guna untuk masak, ataupun yang minyak zaitun ni mana macam kuning-kuning kan.
kita nak guna minyak zaitun macam tu lah. Okey, selain yang barang yang saya sebut tadi, semuanya kita boleh dapatkan di kedai runcit biasa ataupun supermarket ke, Speedmart ke, 99, Ecosave, semua kita boleh dapatkan di sana lah. Contoh macam limau purut, limau nipis, kelapa, air mineral, kemudian masa selamat, kunyit hidup. Tu semua barang-barang yang boleh dapat di Speedmart ataupun kedai-kedai runcit biasa lah. Ada sesetengah tu tak payah nak beli pun ada. Tak payah nak beli pun tak apa. Sebab kadang-kadang ada dekat mana ni, di rumah kita sendiri. Contohnya macam lada hitam, cuka untuk masakan, kemudian kelapa muda hijau, kelapa muda kulit hijau yang kadang-kadang kalau tak ada kita boleh beli dekat kedai-kedai jual kelapa. Jual air kelapa pun ada jual kelapa kan. Kemudian asam keping. Okay. Barang-barang ni sangat penting lah. Barang-barang ni kita akan gunakan untuk diri kita sendiri. Pesakit akan gunakan untuk diri pesakit sendiri. Jadi contohnya apa? Contohnya bukan contohnya. Okey, barang-barang ni kita gunakan dia untuk apa? Buang laluan-laluan jin. Okey, ini adalah keadaan peti kita bila dah disiap cuci. Cantik kan? Nice. Okay, jadi barang ni kita guna untuk buang laluan jin lah. Laluan-laluan yang ada ataupun yang ada pada badan kita. Bila jin dah pernah masuk dalam badan kita, dah pernah merasuki kita, jadi dia ada laluan. Contoh macam kita lalu kat satu semak ni, bila seorang lalu, dua orang lalu, dia akan tinggalkan kesan, betul tak? Jadi orang yang ketiga, keempat, semua kelima nak lalu dah senang. Jadi sangat penting lah untuk buang laluan ni. Jangan tu, sebab kadang-kadang kita sampai 2, 3, 4 kali datang berubat dekat satu tempat tu, datang dia ada gigi ni. Itu salah satu sebab lah. Salah satu sebab yang lain, kita tak jaga amal, kita tak jaga semayang, sebab tu lah kena gangguan balik. Jadi barang-barang ni kita nak guna untuk buang laluan jin tu semua. Jin, laluan untuk menuju ke badan kita kan. So apabila ada laluan ni, diorang senang nak masuk. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Contohnya macam beras ni, kita akan gunakan dia campur sikit dalam masakan kita. Contoh kita masak 2 cawan beras kan, kita campur sikit 1 sudu ke kan dalam masakan tu, beras yang telah diruqyahkan. Contoh pula kalau minyak zaitun dengan lada hitam ni kita tumbuk-tumbuk dia, hancurkan dia, ataupun kita blender ke apa kan, kita campurkan dengan minyak zaitun, kemudian kita sapu pada tempat-tempat sakit. Contohnya orang yang selalu lebam-lebam badan kan, siapa apa pada lebam-lebam tu, sebab benda-benda tu benda-benda sihir ataupun gangguan jin kan. Jadi minyak zaitun dengan lada hitam ni pun tadi telah diruqyahkan. Cuka masakan pun sama, campur sikit dalam masakan. Macam daun bidara semua tu kita mandi lah. Kelapa kita minum, air kelapa kita minum, paras belah atas tu, lepas tu kita minum. Isi jangan makan. Kalau kita makan isi, nanti sakitnya datang balik. Okey, kemudian apa lagi yang lain-lain tu saya tak berapa nak ingat lah. Nanti kita check balik. Jadi setakat tu dulu kita punya perkongsian. Apa-apa jangan lupa like, komen dan share lah. Jangan lupa subscribe, sebab subscribe tu free je. Assalamualaikum. Tolong share video ini supaya kami dapat 4,000 jam waktu tayangan.
Jumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum.